Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, hari ni Aunty Didi nak cerita pasal himpunan kisah teladan terhebat. Dia actually kisah-kisah Islami untuk kita semua je pengajaran. Okey. So Aunty just baca cerita ni, so you all listen. Okay, kita sama-sama dengar. Ini mengenai tajuk dia. Aunty ambil last sekali. Kisah 33. Kesabaran yang hebat. Okey. Pada satu ketika, ada seorang lelaki yang bernama Abul Hasan yang pergi mengerjakan haji di Mekah. Sewaktu mengerjakan tawaf, dia terlihat seorang wanita yang bersinar dan berseri wajahnya. Dalam diam, Abu Hasan berkata, dia berkata sendirilah kan, dia kata, demi Allah, belum pernah aku lihat wajah setenang dan seindah wanita itu. Pasti tak lain. Mesti beliau tak pernah risau dan tak pernah bersedih hati. Dia kata, maknanya dia nampak muka orang tu, dia kata macam bersinar, senang je hati dia. Dia kata, macam bercahaya-cahaya gitu mukanya. Macam tak ada problem. Okay? Tiba-tiba, wanita itu pun terdengar ucapan Abu Hasan, lalu dia bertanya, apakah katamu, hai saudaraku? Demi Allah, aku sesungguhnya terbelenggu dengan perasaan duka cita dan tak ada seorang pun dapat menandingi rasa sedih hati aku ini. Abu Hasan pelik. Lalu bertanya, apakah hal yang menduka citakanmu itu? Ataupun apakah hal yang buat kamu sedih sangat tu? Wanita itu lalu menceritakan kisah hidupnya. Sesungguhnya, suatu ketika dahulu, aku mempunyai sebuah keluarga yang sangat bahagia. Aku mempunyai seorang anak yang sudah berkahwin, 2 orang anak yang masih kecil, tetapi sudah boleh bermain, dan seorang lagi baby yang masih menyusu. Pada satu hari, ketika suamiku telah menyembelih seekor kambing korban, ketika tu aku pula sedang sibuk masak kat dapur. Tiba-tiba, anakku yang belum cerdik lagi tu, yang 2 orang tu kan tadi cerita, telah menyembelih adiknya sebagaimana apa yang dilakukan oleh bapanya. Lepas dia sembelih, setelah melihat adiknya itu menggelupur dan meninggal dunia, anak aku tu berasa takut. Lalu dia pun lari ke dalam hutan, yang mana di sana pula dia pula mati, telah dibaham oleh serigala. Wanita itu melanjutkan kisahnya lagi. Suamiku pula lalu pergi mencari anak kami yang melarikan dirinya itu, sehingga suami aku pula sesat dan meninggal kelaparan. Dia boleh mati kelaparan, suami dia pula. Dah 3 orang dah mati. Aku pula, ketika aku letakkan bayiku, dia kata, untuk keluar mencari suami dia pula, tiba-tiba bayi yang merangkak menuju ke bayiku itu, bayi yang masih menyusu tu, dah boleh merangkak. So dia merangkak menuju ke periuk yang berisi air panas. Ditariknya periuk tersebut, dan tertumpahlah air panas tu ke badannya, melecur kulitnya dan meninggal dunia. Ada berapa orang meninggal? Dah 3 orang anaknya meninggal, suaminya pun meninggal. Berita kematian suami dan anak-anak aku ini diketahui pula oleh anakku yang telah berkahwin, yang dah tinggal di daerah lain, maknanya bukan tinggal tempat lain. Berita sedih ni telah menyebabkan dia jatuh sakit, sehingga dia pula menemui ajalnya, sehingga maknanya dia meninggal dunia. Sorry, Aunty ni. Kini, aku tinggallah sebatang kara, seorang diri. Okey. Abu Hasan terkejut mendengar kisah wanita itu. Ya Allah, macam mana kamu hadapi semua musibah yang sangat hebat tu? Maknanya hilang semua. Suami, anak-anak meninggal semua sekali.
Wanita itu menjawab dengan tenang sambil senyum. Tak ada seorang pun yang dapat membezakan antara kesabaran dengan mengeluh mengenangkan nasib yang malang. Sesungguhnya, kedua-duanya itu amat jauh berbeza. Adapun kesabaran itu akan memperbaiki sifat yang zahir dan itu adalah sesuatu yang baik dan terpuji. Adapun dengan mengeluh, kita akan menggantikan apa yang hilang kecuali sia-sia belaka. Jadinya, sebagaimana hidup ni, jika aku terus mengeluh, fikirkan nasib malang, tentulah aku jadi gila. Tapi, hanya dengan kesabaran boleh membuatkan aku tabah. Demikianlah kisah yang dapat dijadikan teladan bagi mereka yang mendapat musibah dan dugaan daripada Allah, di mana kesabaran amat digalakkan oleh setiap mereka yang mengaku dirinya beriman. So adik-adik, sabar. Stay kat rumah. Even COVID-19 ke apa, that one nothing. Okay? So, sabar semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.